Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid? Saya Cikgu Anisah binti Anwar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 1 akan bersama anda dalam program Kelantan Ikhlas. Cikgu harap semua murid sentiasa bersemangat dan bersedia menuntut ilmu walau di mana sahaja anda berada. Hari ini kita akan belajar sains tingkatan 2 bab 3 iaitu nutrisi. Cikgu akan membincangkan standard kandungan 3.2 iaitu gizi seimbang. Baiklah para pelajar, seterusnya sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat apakah standard pembelajaran dalam standard kandungan 3.2 ini. Standard pembelajaran yang pertama iaitu 3.2.1 menghuraikan dan berkomunikasi mengenai gizi seimbang. Yang kedua, 3.2.2 menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan dan merancang satu gizi seimbang. Baiklah para pelajar, sebelum kita meneruskan pembincangan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama lihat apakah standard pembelajaran yang harus kita capai di akhir pembelajaran nanti. Di akhir pembelajaran nanti, para pelajar seharusnya akan dapat mendefinisikan gizi seimbang, menghuraikan faktor yang mempengaruhi gizi seimbang seseorang individu dan menghitung nilai kalori makanan dalam sesuatu hidangan. Cuba kita lihat keratan akhbar ini. Masalah berkaitan pengambilan makanan tidak seimbang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan. Cuba lihat keratan akhbar ini. Tajuknya 16.8 juta rakyat obesiti di Malaysia. Masalah kegemukan di Malaysia disebabkan oleh pemakanan tidak seimbang. Bolehkah murid-murid nyatakan apakah masalah kesihatan yang disebabkan oleh pemakanan tidak seimbang atau gaya hidup sihat tidak selain daripada obesiti? Ya, sebenarnya banyak penyakit lain yang disebabkan oleh pengambilan pemakanan tidak seimbang atau gaya hidup yang tidak sihat. Contohnya sakit jantung, kencing manis, obesiti, stroke, kanser dan juga buah pinggang. Berikut merupakan contoh akhbar lain tentang kesan pemakanan tidak seimbang. Foto pertama menunjukkan obesiti di Malaysia adalah nombor 1. Manakala yang kedua, Malaysia negara paling obes Asia Tenggara. Apa itu obes? Okey, melihat kepada tajuk ini amat membimbangkan. Merujuk kepada standard kandungan 3.2 kita iaitu kepentingan gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang ialah makanan yang mengandungi 7 kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Di dalam tajuk yang sebelum ini, anda telah belajar terdapat 7 kelas makanan. Apakah 7 kelas makanan tersebut? Okay, yang pertama, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air, mineral dan pelawas. Mari kita lihat apakah kepentingan gizi seimbang. Gizi seimbang adalah perlu untuk mendapatkan bekalan tenaga yang mencukupi. Yang kedua, pertumbuhan badan yang seimbang. Yang ketiga, pengekalan kesihatan badan. Dan yang keempat, mengelakkan daripada menghidapi penyakit-penyakit tertentu seperti scurvy dan riket. Baiklah para pelajar, berikut merupakan model pinggan sihat Malaysia. Model pinggan sihat telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai panduan untuk mengamalkan gizi yang seimbang. Apakah mesej yang terdapat dalam model sihat Malaysia? Pinggan sihat Malaysia menggunakan konsep
suku-suku separuh, iaitu protein sebesar saiz tapak tangan, buah-buahan dan sayur-sayuran saiz cukup, dan karbohidrat saiz genggaman. Kebanyakan rakyat Malaysia mengamalkan konsep suku-suku separuh untuk menurunkan berat badan tanpa mengambil bahan kimia berbahaya. Apakah yang ditunjukkan oleh rajah di sini? Ya, bagus anak-anak. Ini ialah piramid makanan. Tahukah anda apakah maklumat yang tersirat di dalam piramid makanan? Baiklah para pelajar, mari kita lihat apa itu piramid makanan. Seterusnya mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan piramid makanan. Piramid makanan merupakan satu panduan mudah bagi individu mempelbagaikan makanan harian mengikut jumlah sajian yang disarankan. Piramid makanan Malaysia juga mempunyai gabungan 5 kumpulan makanan yang diletakkan pada 4 aras. Bentuk piramid yang lebih besar di bahagian bawah dan semakin mengecil ke atas menggambarkan kepada individu perlu mengambil pemakanan yang lebih banyak pada bahagian dasar dan makanan paling sedikit pada aras paling atas, iaitu puncak piramid. Baiklah para pelajar, tadi cikgu telah terangkan bahawa piramid makanan mengandungi 4 aras. Walaupun anda dapati pelbagai model piramid makanan, tetapi semuanya mengandungi 5 kelas makanan dalam 4 aras. Di dalam buku teks sains tingkatan 2 juga terdapat piramid makanan di halaman 53 seperti di skrin anda. Baiklah, seterusnya kita lihat faktor gizi seimbang. Adakah anda semua perasan bahawa setiap ahli dalam keluarga anda mengambil hidangan dalam kuantiti yang berbeza? Contohnya, kuantiti hidangan seorang bapa tidak sama dengan kuantiti hidangan sang anak. Sebenarnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keperluan kalori seseorang. Berdasarkan maklumat di skrin ini, terdapat 6 faktor yang mempengaruhi gizi seimbang seseorang individu. Baiklah anak-anak, bolehkah anda terangkan bagaimana setiap faktor mempengaruhi gizi seseorang? Bolehkah anda bandingkan keperluan seseorang individu dengan yang lain? Okey, baiklah. Faktor pertama ialah saiz badan. Anak panah di sini menunjukkan perbandingan keperluan kalori seseorang. Anak panah ke atas menandakan keperluan kalori yang tinggi dan anak panah ke bawah menunjukkan sebaliknya. Bagaimana saiz badan mempengaruhi gizi seimbang seseorang? Individu yang berbadan besar memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan individu yang berbadan kecil. Mengapa? Ini kerana individu yang berbadan besar memerlukan lebih banyak tenaga untuk proses hidup. Baiklah anak-anak, faktor yang kedua ialah umur. Bayi, kanak-kanak dan remaja memerlukan lebih banyak tenaga berbanding orang dewasa atau orang tua. Mengapa? Ini adalah kerana golongan bayi, kanak-kanak dan remaja adalah lebih aktif dan proses hidupnya berlaku dengan lebih cepat. Faktor yang seterusnya iaitu faktor ketiga ialah pekerjaan atau aktiviti seseorang. Individu yang melakukan kerja berat memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan individu yang melakukan kerja ringan. Contohnya buruh, nelayan dan petani. Ini adalah kerana mereka melakukan kerja berat memerlukan lebih banyak tenaga. Okey, faktor seterusnya ialah jantina. Secara umumnya, lelaki lebih berotot dan melakukan aktiviti yang lebih berat. Oleh itu, mereka memerlukan kuantiti yang lebih banyak daripada perempuan. Faktor yang kelima ialah keadaan kesihatan. Orang yang sakit adalah lemah dan memerlukan sajian makanan yang lebih sesuai dengan keadaan kesihatannya untuk memulihkan
supaya menjadi lebih sihat. Dan faktor yang terakhir iaitu iklim. Orang yang tinggal di negara yang sejuk lebih cepat kehilangan haba ke persekitaran berbanding dengan orang yang di negara beriklim panas. Mengapa? Mereka mudah kehilangan tenaga haba. Maka mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak untuk mengekalkan suhu badan. Baiklah para pelajar, mari kita teruskan pembelajaran kita untuk mencapai objektif pembelajaran seterusnya iaitu menganggar nilai kalori makanan. Apa itu nilai kalori? Nilai kalori makanan ialah makanan yang mengandungi beberapa kelas asas iaitu karbohidrat, protein dan lemak daripada 7 kelas makanan. Ketiga-tiga kelas asas ini menghasilkan kuantiti tenaga yang berbeza apabila dibakar dalam proses pengoksidaan makanan. Apakah nilai kalori makanan? Jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan disebut sebagai nilai tenaga atau nilai kalori. Jumlah tenaga ini diukur dalam unit kalori atau joule. Rajah di sini menunjukkan jadual nilai tenaga bagi lemak, protein dan karbohidrat. Ingat ya murid-murid, unit bagi tenaga ialah joule atau kalori. Merujuk kepada jadual berikut, kandungan nilai dalam lemak ialah 37 kilojoule per gram bersamaan dengan 9 kalori per gram. Manakala protein mengandungi 17 kilojoule per gram bersamaan 4 kalori per gram dan karbohidrat pula mengandungi 17 kilojoule per gram bersamaan dengan 4 kalori per gram. Mengapa nilai antara kalori dan juga joule tidak sama? Ini kerana 1 kalori bersamaan dengan 4,2 joule. Dan 1 kilokalori bersamaan 4,2 kilojoule. Okey, antara cara untuk mengira nilai kalori, kita boleh guna rumus berikut iaitu kuantiti makanan darab nilai kalori. Okey, berikut merupakan contoh langkah pengiraan. Contoh langkah pengiraan bagi nasi goreng, pisang dan susu. Di sini diberi kuantiti bagi makanan yang diperlukan atau diambil. Contohnya nasi goreng 1 pinggan mengandungi 330 gram. Maka nilai kalori bagi 2 pinggan nasi goreng ialah 640 kilokalori. Manakala pisang, 2 biji pisang bersamaan dengan 120 gram. Nilai kalorinya adalah 60 darab 2 bersamaan dengan 120 kalori. Dan susu, 1 gelas susu mengandungi 250 ml, nilai kalorinya adalah 130. Maka jumlah nilai keseluruhan bagi hidangan ini ialah 890 kalori. Baiklah murid-murid, mari kita lihat jadual nilai tenaga bagi protein, karbohidrat dan lemak. Berikut merupakan contoh bagi langkah pengiraan nilai kalori makanan. Okey, di dalam jadual ini, menunya adalah nasi goreng, pisang dan susu. Kuantiti bagi nasi goreng adalah 1 pinggan mengandungi 330 gram bersamaan dengan nilai kalorinya 640 kilokalori. Pisang pula bagi 2 biji pisang merupakan 120 gram, maka nilai kalorinya 60 darab 2 bersamaan 120 kilokalori. Dan susu
bagi segelas susu 250 ml, nilai kalorinya dalam unit kilokalori sebanyak 130. Jika kita jumlahkan semuanya nilai kalori dalam unit kilokalori ini, jumlah nilai kalori diambil ialah 890 kilokalori. Bagaimana kita mahu merancang gizi seimbang? Mengapa perancangan gizi seimbang itu penting? Sudah tentulah supaya kita kekal cergas dan sihat. Baiklah para pelajar, adakah anda tahu mengapa kita perlu mengekalkan kesihatan? Kita harus mengamalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan yang rendah kandungan gula, garam, minyak dan lemak, merujuk kepada piramid makanan. Kita juga harus melakukan senaman dan tidak merokok. Mengapa? Untuk mengekalkan kesihatan dan demi mengurangkan risiko diserang penyakit berbahaya. Sebagai individu yang hidup di negara Malaysia yang aman dan makmur, sudah pasti rakyat Malaysia dihidangkan dengan pelbagai jenis makanan yang enak. Lebih-lebih lagi, kita rakyat Melayu di Kelantan yang mempunyai pelbagai pemanis mulut yang manis dan berlemak. Kewujudan pelbagai makanan yang berkalori tinggi menyebabkan semakin banyak individu yang tergolong dalam kategori obes atau obesiti. Masalah obesiti memberi kesan negatif dari segi penampilan, menjejaskan kesihatan dan tanpa mengira usia dan latar belakang. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat pula apa itu GSIM, indeks GSIM tubuh. Indeks GSIM tubuh ataupun indeks GSIM badan, kita panggil dia BMI, Biomass Index. Okey, indeks GSIM badan BMI ialah formula untuk mengira jisim badan berbanding ketinggian. Apakah unit bagi jisim badan yang digunakan? Tentulah kilogram. Okey, klasifikasi berat badan dan julat BMI. Kurang berat, nilai dia kurang daripada 18.5. Normal 18.5 sehingga 24.9. Bagi berat badan berlebihan, berat badan pula nilai BMI-nya 25 sehingga 29.9 dan kategori obes paling banyak julat nilai BMI-nya lebih daripada 30. Bagaimana kita mahu kira nilai indeks jisim badan? Berikut adalah rumus atau formula bagi kiraan indeks jisim badan sama dengan jisim dalam kilogram bahagi dengan tinggi darab tinggi dalam unit meter. Jom kita cuba latihan pengiraan nilai kalori. Latihan ini merujuk soalan dalam buku teks halaman 59. Jom cuba. Suraya merupakan seorang atlet jarak jauh. Suraya mengambil sarapan seperti gambar foto di bawah sebelum pergi ke sesi latihan. Maka dia memerlukan nilai kalori untuk tenaga semasa sesi latihan. Berapa nilai kalori makanan yang telah diambil oleh Suraya? Pada pendapat anda, adakah Suraya telah mengambil gizi seimbang? Baiklah, berikut merupakan jumlah kalori yang diambil oleh Suraya. Makanan yang diambil ialah emping jagung, nilainya adalah 160 kilokalori. Susu sebanyak 130 nilai kilokalori. Nasi lemak hidangan lengkap sebanyak 400 kilokalori. Apel hijau 60 kilokalori dan jumlahnya ialah 750 kilokalori. Jangan lupa, ini hanyalah
nilai kalori yang diambil oleh Suraya semasa sarapan. Kita disarankan mengambil lebih kurang 2000 kilokalori sahaja sehari. Tetapi Suraya mengambil 750 kilokalori semasa sarapannya. Adakah nilai kalori ini sesuai dengan Suraya? Ya, kerana sarapan yang diambil oleh Suraya mempunyai semua kelas makanan dan sesuai dengan aktiviti yang dilakukannya. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari kesemua objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu standard kandungan 3.2 kepentingan gizi seimbang. Bagi memastikan semua pelajar telah menguasai objektif pembelajaran kita itu tadi, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Okey, soalan yang pertama ialah merujuk kepada piramid makanan. Berdasarkan piramid makanan di atas, nyatakan dua tabiat pemakanan yang sihat yang perlu diamalkan oleh setiap individu. Apa jawapannya? Okey, ini diberi 2 markah. Jawapannya ialah makan pelbagai jenis makanan, iaitu mengandungi 7 kelas makanan dalam kuantiti yang betul. Yang kedua, elakkan pengambilan garam, gula, lemak yang berlebihan dalam gizi harian. Seterusnya ialah mengapa pengambilan makanan dalam aras 4 perlu dikurangkan setiap hari. Kita tahu aras 4 merupakan puncak dalam piramid makanan. Okey, seterusnya jawapannya ialah boleh menyebabkan serangan jantung, tekanan darah tinggi dan diabetes. Anda boleh memilih mana-mana satu jawapan kerana jawapan markahnya hanya 1 markah. Soalan seterusnya, berikan 2 faktor yang mempengaruhi gizi seimbang. Tadi cikgu telah terangkan 6 faktor yang mempengaruhi gizi seimbang. Baiklah, jawapannya ialah sama ada saiz badan, umur, pekerjaan, jantina, keadaan kesihatan atau iklim. Bagi 2 markah yang diberikan, anda perlu memilih 2 faktor sahaja. Berikut merupakan penyelesaian menentukan nilai kalori makanan. Okay, soalan seterusnya, jadual di bawah menunjukkan nilai kalori bagi makanan yang tertentu. Makanan yang disediakan adalah mi kari sebanyak 1 mangkuk yang mempunyai nilai kalori 2.2222 kilojoule. Makanan yang kedua ialah betik, hanya 1 potong sahaja kuantitinya mengandungi nilai kalori 231 kilojoule. Dan last sekali ialah jus buah sebanyak 1 gelas, nilainya 546 kilojoule. Kira nilai kalori bagi hidangan di bawah. Mula-mula sekali, tentukan berapakah kuantiti bagi setiap hidangan tersebut. Di sini saya warnakan warna biru bagi kuantiti makanan. Okey, langkah penyelesaiannya ialah kita boleh menggunakan formula jumlah kalori bersamaan kuantiti darab nilai kalori. Di sini nilai kalori adalah dalam unit kilojoule. Jumlah kalori ialah 1 mangkuk mi kari darab dengan 2222 kilojoule tambah dengan 1 gelas jus buah darab 546 kilojoule dan 2 potong betik darab 231 kilojoule. Jadi nilainya ialah 3230 kilojoule. Markahnya 2 markah. Soalan seterusnya ialah soalan 2. A. Rajah di bawah menunjukkan sepinggan mi goreng, segelas susu dan 2 potong betik yang diambil oleh Afiq semasa sarapannya. Jadual di bawah menunjukkan nilai kalori bagi makanan tersebut. Hitungkan jumlah nilai kalori makanan yang diambil oleh Afiq untuk sarapannya.
Okey, merujuk kepada soalan tadi, kita lihat kembali jadual yang mengandungi hidangan makanan yang diambil oleh Afiq. Mi goreng satu pinggan mengandungi 2250 kJ. Susu, bagi satu gelas susu 540 kJ, manakala betik bagi satu potong adalah 135 kJ. Berapa kuantiti? Kita highlightkan di sini. Satu pinggan mi goreng, satu gelas susu dan 2 potong betik. Jadi, jumlah nilai kalori yang diambil oleh Afiq untuk sarapannya ialah 2250 darab 1 untuk satu pinggan mi goreng, tambah 540 darab 1 bagi satu gelas susu dan 135 darab 2 bagi 2 potong betik. Maka jumlah keseluruhannya adalah 3060 kJ dan markahnya 2 markah. Baiklah, seterusnya adalah soalan B. Dua pekerjaan di bawah menunjukkan perbezaan yang ketara daripada pelbagai aspek, iaitu seorang bekerja di pejabat, seorang lagi bekerja sebagai buruh. Pada pendapat anda, pekerjaan yang manakah memerlukan lebih banyak kalori? 1 markah. Berikan alasan anda. 1 markah. Baiklah, yang mana satu jawapan untuk yang memerlukan lebih banyak kalori? Jawapannya ialah buruh. Bagus, anak-anak. Pekerjaan buruh lebih berat kerana buruh memerlukan keperluan tenaga yang lebih tinggi. Jadi 2 markah diberikan. Soalan C seterusnya ialah nyatakan sebab mengapa pesakit kencing manis harus mengurangkan pengambilan nasi dalam gizi mereka. Mengapa kaitan kencing manis dengan nasi? Kita tahu nasi merupakan sumber karbohidrat dan karbohidrat berlebihan akan menyebabkan kencing manis. Jawapannya ialah nasi mengandungi kanji yang akan bertukar kepada glukosa apabila bertindak dengan enzim amilase di dalam air liur. Justeru akan meningkatkan kandungan gula dalam darah. Markahnya 2 markah. Soalan seterusnya anak-anak iaitu soalan 3. Rakyat Malaysia dikatakan hidup senang dan dimanjakan dengan banyak pilihan makanan. Mengapa masih ramai kanak-kanak kita mengalami masalah pemakanan? Sebab utama adalah tabiat pemakanan yang tidak betul dan pengambilan makanan yang tidak seimbang. Hal ini berpunca daripada kekurangan pengetahuan tentang pemakanan dalam kalangan ibu bapa dan juga kekurangan perhatian dan penjagaan ibu bapa. Rajah di atas menunjukkan satu tabiat pemakanan yang buruk dalam kalangan kanak-kanak. A. Terangkan mengapa kanak-kanak masa kini mengambil makanan yang tidak seimbang, kebanyakannya mengalami obesiti atau kegemukan pada peringkat muda lagi. Adakah anak-anak juga tergolong dalam golongan ini? Jawapannya adalah 1. Pengaruh rakan-rakan dan kurang senaman. Yang kedua, kantin sekolah menjual makanan berlemak. Yang ketiga, kanak-kanak terdedah dengan makanan segera. Yang keempat, ibu bapa tidak ada masa menyediakan makanan sihat kepada anak-anak. 3 markah diberikan untuk 3 jawapan. Baik, soalan B yang seterusnya ialah terangkan 3 kesan buruk yang bakal dialami oleh mereka pada masa hadapan jika pemakanan ini diteruskan. 3 kesan buruk. Okay, yang pertama, garam berlebihan di dalam diet menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang kedua, terlalu banyak gula di dalam diet menyebabkan diabetes atau kencing manis. Yang ketiga, lemak berlebihan di dalam diet menyebabkan penyakit jantung. 3 jawapan, 3 markah. Baiklah anak-anak, begitulah tadi perkongsian daripada cikgu berkaitan gizi seimbang standard kandungan 3.2.
Cikgu harap para pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Ingatlah, makanlah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Amalkanlah gaya hidup sihat, iaitu pengambilan makanan seimbang, lakukan senaman dan tidak merokok. Akhir kata, salam sayang daripada cikgu. Assalamualaikum dan terima kasih.